For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengentara-pengentara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian, satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengentaraan berakhir, atau kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka proses pengentaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan. Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut,
ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, SIDRAC akan menutup kes. Izinkan SIDRAC membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrac.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Bursa Malaysia has been part of the Malaysian economic growth for over 4 decades. We have been working relentlessly to create a transparent, efficient and vibrant stock exchange. While we've been working at building a vibrant marketplace, inclusivity and contributing towards economic growth, we have also channeled efforts and resources towards supporting the community at large. Shares to Share is one such effort, which has been developed to create positive impact towards society and the environment. To put it simply, Shares to Share is a transparent and easily accessible facility that enables investors to donate their listed securities or proceeds from the sale of their listed securities towards charity through Yayasan Bursa Malaysia. You can donate odd lots or even board lots. The funds from the sale of these shares will be channeled to approved charitable organisations and their respective initiatives or projects. Bursa Malaysia has waived its portion of the transfer fee, clearing and trading fees for all transactions that are conducted under Shares to Share. The participating brokers of Shares to Share have also agreed to waive their portion of the transfer fee and brokerage. The charitable organizations that have been selected have undergone the necessary due diligence process and have been duly approved by an independent selection committee. At least 500,000 Malaysians live with some kind of disability. They are most of the time being left behind. We need to empower them, otherwise they will continue to be the liability. A lot of human resources wasted from this group of people. We provide a lot of support for persons with disability who are young adults and adults. We have a social enterprise called Project I'm Possible, where we managed to hire all persons with learning disability to work here. We have a cafe, bakery, weaving, and we have an art gallery. Purity of thought, word and deed, that is action, is very important to be really successful. We must know some skills to be able to help us than paperwork. The grant from Shares to Share will be used for, one is sewing, handicraft, classical dance and so on. Our patients have to be fed, they have to be looked after. We look out for any sort of disease they might develop, and also those unforeseen circumstances. Thanks to Bursa's initiative, we can be a little bit easy on our patients if they are family members. Donations will all be channeled to organizations that are involved in the sustainable development of Malaysia. The Shares to Share scheme offers you the chance to do so in a simple and effective way. Bursa's Shares to Share allows us to do good by donating our shares to charities. You join us in making a difference to the society by donating your listed shares. Shares to Share is open to all donors, individual as well as corporates or other types of entities. You can transfer your listed securities via Bursa Anywhere app at a click. For more information, please visit our Bursa Malaysia website. Baik, kami ada masalah teknikal sikit. Jadi tak apa, kita teruskan dengan webinar kita pada malam ni. Jadi tajuk webinar kita pada malam ini adalah kepentingan Elliott Wave dalam menangkap peluang Super Bull. Jadi saya merupakan moderator anda pada hari ini, iaitu nama saya Nur Atikah. Jadi buat pengetahuan anda semua, webinar kita pada malam ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Live Champ.
Jadi webinar kita pada malam ni kita akan mempelajari pergerakan harga yang sentiasa melakukan pattern yang sama berulang kali dan kesiapsiagaan dalam menentukan timing untuk membeli saham tertentu dan mempelajari cara untuk membuat keputusan trade tersendiri dengan pantas. Jadi sebelum saya mulakan webinar kita pada hari ini, saya akan membaca sedikit disclaimer terlebih dahulu. Jadi segala maklumat di dalam webinar kita pada malam ini adalah tujuan untuk maklumat am dan pembelajaran semata-mata serta disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi atau waranti dalam apa je bentuk. Jadi maklumat tersebut bukanlah berbentuk keuangan, perdagangan atau pelaburan dan ia juga tidak membuat sebarang pengesyuaran ataupun promosi serta pengesahan mengenai mana-mana semua produk yang disebut. Jadi tiada aktiviti jual beli yang akan berlaku pada malam ini. Sekiranya ada dan sekiranya berlakunya kerugian, kami LifeChamp, pihak bursa dan pembentang juga tidak akan menanggung apa-apa kerugian tersebut. Jadi saya akan mengenalkan speaker kita pada malam ini iaitu Encik Zafri Azizan. Hai Encik Zafri. Hai Tika. Okay, Khabar? Khabar baik. Sihat? Encik Zafri sihat? Alhamdulillah sihat. Yang lain okey tak? Sihat tak? Kalau sihat tekan 1. Kalau sihat tekan 1. Alright. Jadi tanpa membuang masa saya akan baca biodata Encik Zafri kita. Okey. Beliau merupakan co-founder Lami Academy dan Executive Director bagi Lami International dan telah mengendalikan hampir 100 program di bawah Lami Academy sejak 2019 dan telah membantu lebih daripada 6,000 peserta. Dan beliau juga merupakan retail trader dalam equity dan futures market sejak tahun 2014 dan lebih 4 tahun menjadi tenaga pengajar di bawah Lami Academy yang dipimpin oleh Lami Azizan. Dan Encik Zafri juga berkelulusan Diploma Perakaunan daripada Universiti Teknologi Mara UiTM Kota Kinabalu. Dan kini sedang di dalam proses mendapatkan Certified Elite Wave Analyst di bawah Elite Wave International. Dan beliau juga merupakan speaker jemputan Bursa Malaysia Equities dan Islamic Capital Market webinar series pada tahun 2021 dan 2022. Sebanyak 13 program dan juga pernah dijemput oleh UiTM Seremban sebagai speaker program iaitu What is Investing pada tahun 2022. Jadi itu saja daripada saya. Saya serahkan webinar kita pada ini kepada Encik Zafri kita. Okay, terima kasih. Thank you so much Tika. Right? Okay, so Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, apa khabar semua? Sihat tak? Kalau sihat boleh tolong tulis 1 dekat bawah. Saya tengok tak ramai je komen 1 ni. 1. Alhamdulillah. Thank you so much. Okay, thank you so much. Okay, alright. So, sebelum saya nak bermula, okay, saya dah diperkenalkan tadi oleh Tika. Okay, kejap Tika nak share screen je. Stop share. Okay, sebelum saya nak bermula, okay, saya nak panjatkan rasa syukur ke Allah Ilahi sebab kita dipertemukan lagi pada majlis ilmu pada malam ni. Dan of course sebenarnya saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Bursa Malaysia dan juga pihak LifeChamp atas jemputan pada sesi malam ini. Dan saya sangatlah menghargai jemputan yang dibuat oleh Bursa dan juga LifeChamp. Okay. Seperti sedia maklum sebenarnya, kita berada di satu majlis ilmu pada malam ni. So di dalam majlis ilmu ni sebenarnya, okay, adalah penting sebenarnya untuk kita untuk sentiasa stay fokus. Okay, untuk kita stay fokus sebab bukan apa sebab salah satu strategi, okay, topik malam ni lah topik malam ni adalah tentang bagaimana kita nak tengok sebenarnya dalam market tu. Adakah market tu dia bergerak dalam keadaan yang baik ataupun tidak? Dan kalau dia bergerak dalam keadaan baik, macam mana cara kita nak tangkap sesuatu peluang itu? Okay, alright. Okay, so sebelum saya nak bermula, boleh tak saya nak tahu siapa yang first time join pada sesi Bursa Malaysia malam ni? Ataupun dia first time lah dia join sesi bersama saya. Ada tak yang first time? Yang dah bertime-time tu boleh komen dah bertime-time. Dah 5 kali ke 10 kali ke boleh komen ke bawah. Okay, saya thank you so much Mr. Shi.
Mr. Shi. Banyak kali. Thank you so much. First time. Okay, ada juga yang first time. Okay, bertime-time. Okay, thank you so much. Okay, alright. So, terima kasih banyak kepada anda semua yang sudi meluangkan masa pada malam ni. Saya faham ramai di kalangan anda semua dah habis kerja, balik daripada kerja nak berehat. Tapi anda semua mempunyai satu, orang kata satu semangat di mana malam ni korang willing to untuk join pada majlis ilmu pada malam ni. Okay, alright. So, topik kita pada malam ni, saya nak ceritakan sedikit lah tentang, okay, saya nak tanyalah. Siapa dekat dalam ni, pengalaman dia bawah daripada setahun? Ada tak? Cek komen, bawah setahun. Kalau pengalaman dia 1 hingga 3 tahun, boleh tolong komen 2. Okay, di antara 1 hingga 3 tahun lah. Dan kalau pengalaman dia lebih daripada 3 tahun, ataupun dia 5 tahun ataupun 10 tahun, boleh tolong bantu saya komen 3. 15 bulan. Serius lah. Tuan Fazli, 15 bulan. Okay, saya tak kira bulan tau sebenarnya. Saya kira tahun je selalu. Okay, dan okay, ini saya nak pesan lagi. Siapa dekat dalam ni, dia belum bermula lagi. Okay, sekejap Okay. Alright. Siapa dekat dalam ni, dia belum bermula lagi. Ada tak? Ada yang belum bermula Okay, alright. So, saya nak bagi tahu satu perkara sebenarnya. Topik kita pada malam ni adalah sangat, bukanlah saya nak kata sangat advance, tak. Dia yang super advance dengan tengah-tengah ni, dia boleh dikatakan di tengah-tengah dia. Okay, so kalau daripada skala 1 hingga 10, saya boleh katakan dia punya tahap kesukaran ataupun cabaran untuk belajar topik pada malam ni, saya boleh katakan dalam 6 hingga ke 7. So, saya nak pesan satu perkara. Okay. Topik kita pada malam ni adalah tentang satu strategi ataupun tentang salah satu bagaimana cara kita nak lihat sesuatu market tu dia bergerak. Okay. Dan of course, yang menarik, saya pasti yang ramai menarik, yang tertarik dengan topik pada malam ni adalah macam mana cara kita nak tangkap keadaan market yang dalam keadaan super bull. Siapa suka kalau market super bull dekat dalam ni? Ada tak? Siapa suka? Ada tak? Suka? Jangan komen 1. Suka. Okay. Suka kan? Mestilah suka. Macam market KLZI hari tu. Apa? Minggu lepas. Okay. Tiba-tiba dia dah naik kan? Tiba-tiba dia jatuh. Kita pun time tu kita rasa macam ni. Kenapa dia tak pergi lagi Kita dah time tu dah timing dah. Tapi itulah orang kata. Tapi dia rebound semula lah Alright. Semua orang suka. Tapi bukan semua orang mampu untuk menangkap peluang tersebut. Dan of course, kalau kita belajar sekalipun, kalau kita boleh tangkap, kalau kita boleh tangkap sekalipun, mungkin kita tak boleh tangkap the whole 100%. Tapi kita boleh tangkap maybe dalam 50 to 60%. Which is good enough dah untuk kita. Alright. So, sebenarnya, pada malam ni, ada 3 perkara yang saya nak sampaikan pada malam ni. So, saya punya intention pada malam ni adalah saya nak topik pada malam ni, saya nak collaborate dengan anda semua. Topik yang saya nak sampaikan ni, saya nak collaborate dengan idea sedia ada you. Maksud dia, ramai dekat dalam ni dia berpengalaman. Dia berpengalaman. So, bila dia berpengalaman, dia ada banyak benda dia belajar. So, at the same time sebenarnya, niat saya, ataupun output yang saya cuba nak sampaikan kepada anda semua pada malam ni adalah, saya nak sampaikan, saya nak collaborate dengan idea anda semua. And then of course, saya nak tambah knowledge kepada anda yang newbie. Dan yang paling penting sebenarnya adalah saya nak kembangkan idea you. So berapa ramai dah ready pada sesi malam ni? Saya nak tengok korang komen laju-laju. Cepat. Dah ready kan ni? Tak ready je. Malam ni macam Monday Blues ke apa? Alright. Dah ready Dah ready alright. So saya akan izinkan saya share screen sekejap alright. Kalau dapat nampak skrin saya, boleh tolong komen nampak. Sorry, itu skrin ni. Skrin sekejap Macam mana sekejap Tika ada sana tak? Tika boleh tolong tutup tak? Tika punya apa? Tika boleh. Okay. Thank you. Okay, alright. Dah. Okay. Alright. Okay. Sekejap saya share slide. Alright. Nampak Okay.
So sebelum saya nak bermula, saya nak pesan kepada newbie lah especially. So topik kita pada malam ni saya tak akan gunakan bahasa yang bombastik. Saya akan cuba gunakan bahasa yang semudah yang mungkin. Dan of course sebenarnya saya nak sampaikan ilmu pada malam ni secara general. Okay, sebab bukan apa? Sebab Elite Wave ni merupakan salah satu perkara yang orang kata, okay, saya nak tanyalah, ada tak yang familiar dengan harmonic trading dekat dalam ni? Ada tak? Harmonic trading. Ada tak yang cuba-cuba pernah nak cuba belajar harmonic trading? Pernah tak? Mungkin ada nak belajar, dah lupa. Okay, tak apa. Dah lupa tak apa. Tapi perasan tak harmonic tu? Macam mana mencabarnya kita nak belajar harmonic ni? Mencabar kan? Mencabar kan? Betul tak? Dia bukan semudah orang kata kita nak belajar macam okay, support and resistance macam tu. Kan? Dia agak mencabar. So, boleh dikatakan Elite Wave ni salah satu level yang berdekatan dengan harmonik. Okay? Ataupun saya boleh kata dia agak lebih sukar sedikit daripada harmonik. Tapi, poin saya pada malam ni saya akan sampaikan teori yang mudah, konsep yang mudah dan insyaAllah saya nak kalau boleh, habis sesi kita malam ni, saya nak kalau boleh korang terus buat. Okay? Terus buat study. Study sikit-sikit tak apa. Yang penting ada progress. Okay, right. So, saya nak mulakan daripada teori Elite Wave dahulu dan konsep dia. Right. So, Elliott Wave ni, dia diperkenalkan oleh Ralph Nelson Elliott ataupun nama singkatan dia RN Elliott. So, dia lahir pada 1871 dan dia meninggal pada tahun 1948. Okay. Yang menariknya, saya dah nampak ada orang komen Fibonacci dekat dalam ni. Yang menariknya, Fibonacci ni, tentang Fibonacci ni, di dalam trading, especially di dalam market, dia diperhalusi oleh RN Elliott ni. Dalam Fibonacci retracement lah, dalam penggunaan stock market. Dia menggunakan number 38.2 dan juga 61.8% sebagai level of retracement. Retracement ni pullback lah, pullback dia jatuh sebelum dia naik semula. Tapi siapa yang memperkenalkan Fibonacci di dalam market ni ataupun charting ataupun trading ni sebenarnya adalah daripada Charles Dow, iaitu pengasas Dow Jones Industrial Average. Pernah dengar tak? Dow Jones. Pernah dengar? Pernah dengar tak? Dow Jones Industrial. Pernah kan? So Dow Jones ni adalah diasaskan oleh Charles Dow. Di mana dialah yang memperkenalkan sebenarnya retracement dalam stock market. Tapi diperhalusi oleh RN Elliott. So, pada sekitar tahun 1930-an, dia memulakan career sebagai accountant. Dia merupakan seorang accountant, RN Elliott ni. Dan dia menerbitkan 2 buah buku lah. 2 buah buku yang bukan berkaitan dengan ni pun, dengan trading pun, pada permulaan dia. Tapi dia bersara awal atas faktor kesihatan. Dan dia decide untuk study tentang stock market sehingga akhir hayat dia. Dan bermula dengan ini yang best apa yang dia start sebenarnya, di mana dia bermula adalah dia bermula dengan dia analyze market sebanyak 75 tahun. Korang bayangkan, bayangkan sekarang tahun berapa? Nak test korang dulu. Masih fokus ke ni? Sekarang tahun berapa? 2023. Korang bayangkan tahun 2023 ni korang sekarang study korang backtest lah senang cerita, korang backtest sebanyak 75 tahun punya data. Cuba korang bayangkan. Alright, 75 tahun, good. Bukannya setahun, 2 tahun, 3 tahun punya data. Alright. Dan yang best dia, next adalah dia pada tahun 1938, lepas dia dah dia study everything, dia menerbitkan The Wave Principle. So, The Wave Principle ni ada buku dia lah sebenarnya. Buku dia memang ada dan buku dia ni revised every setiap kali ada revision lah. And then dia menemukan yang stock prices movement are not random or chaotic but constructed of patterns and governed by natural laws. Dan ianya diberi gelaran sebagai wave. Pada tahun 1946 dia menerbitkan Nature's Law, The Secret of the Universe. Di dalam buku ni lah yang dia ada menyebut dengan banyak tentang teori Fibonacci sebenarnya. Lebih banyak sedikit lah.
Okay, dan dia juga mencadangkan idea WEF principle is applicable not only in stock market but to many other fields. Dan pada 1948 beliau meninggal dunia pada tahun tersebut. Dan sehingga kini legacy dia diteruskan oleh dia punya inilah, dia punya kan zaman apa ni, even zaman dulu dan zaman sekarang pun dia ada benda yang kita panggil sebagai mentor-mentee lah, mentor-mentee. So ataupun dia punya protege. So legacy dia ni diteruskan oleh Charles Collins, Hamilton Bolton, AJ Frost dan Robert Proctor. Okay, kejap Okay. Okay, ada dengar sesuatu tak? Background sound. Ada tak? Background saya ada dengar sesuatu tak? Tak ada Okay, alright. Okay, thank you so much. Okay, dan seterusnya diteruskanlah oleh Robert Proctor dan digunakan pakai sehingga kini di seluruh dunia. Dan saya ada satu benda yang saya nak petik daripada dia punya quotes pesanan dia di dalam buku dia. Dia ada bagi tahu tentang kalau seseorang tahu the whole pattern dan dia able to recognize its current phase, maksudnya dia boleh apa ni, dia faham macam mana dia nak kenal sesuatu fasa tersebut, he could be able to predict action with a high enough probability of success. So buku ni dipetik daripada quotes ini dipetik daripada inilah R.N. Elliott in the Book of the WEF Principle 1938. Ini buku first edition dia. Okay, ini buku first edition dia. Alright. So, saya nak tanya. Okay, saya nak tanya kepada anda semua. Okay. Especially pada yang ni lah especially pada yang belum start trading, dah start trading dan juga yang dah lama, experience lama dalam trading. Saya nak tanya, boleh tak korang share sebenarnya apa sebenarnya masalah utama ataupun maafkan saya. Okay, maafkan saya ada masalah sedikit tadi. Okay, boleh tak saya nak, okay, pada yang experience trader ataupun yang dah lama trading ataupun yang dah belum bermula lagi, saya nak, boleh tak korang share sebenarnya apa pengalaman ataupun situasi korang yang terburuk selama korang experience dalam trading ni, ataupun korang investing ke, ataupun korang sebelum korang bermula ke, apa bagi korang itulah pengalaman terburuk bagi korang. Boleh tak share dekat saya? Sebab ada satu benda yang saya nak share kepada anda semua lepas ni. Boleh tak? Kalau boleh, saya komen boleh. Nanti saya akan baca. Okay? Boleh ke boleh ni? Nak tengok dulu? Boleh Thank you so much. Okay. Saya teruskan Alright. Okay. So bagaimana sebenarnya Elliott Wave ni, dia boleh menambah baik keputusan kita dalam trading? Okay. Yang pertama adalah dia boleh membantu kita membuat jangkaan di dalam market direction. Sebab saya pernah experience ada beberapa orang lah, dia pernah mengatakan yang dia sukar, bagi dia agak susah untuk dia nak, apa ni orang kata, agak sukar bagi dia untuk dia, apa ni orang kata, agak sukar untuk dia untuk melihat market direction tu. Okay, bila dia nak tengok je market direction, dia rasa macam susah sangat. So Elliott Wave ni salah satu cara bagaimana kita nak tengok market direction tu. Kemana dia nak pergi? Adakah dia nak continue naik ataupun dia nak continue jatuh? So apa probability yang ada? Okay, so itu yang pertama. So yang kedua adalah untuk kita kenal pasti turning points. So turning points ni maksud dia adalah reversal. Okay, reversal. Sebagai contoh saham. Bila market tengah jatuh, saya nak tanya. Okay, saya nak tanya korang. Masa market tengah jatuh, apa yang korang akan buat? Okay, untuk inilah, untuk trader inilah saham. Masa market tengah jatuh, apa yang korang akan buat? Masa market tengah jatuh, of course, kita akan cuba stay away from the market. Betul. Thank you so much, Tuan Fazli. Kita akan stay away from the market. Tapi, adakah kita akan stay away terus? Tak. Betul, Tuan Samsudin. Thank you so much. Okay, kita akan tunggu for reversal. Tuan Wan Fairul boleh kata.
Wait for reversal. Yes, betul. Kita akan tunggu for reversal. So, Elliott wave ni salah satu cara untuk kita kenal pasti di mana turning point dia. Okay. So, point yang ketiga adalah untuk kita maksimumkan keuntungan melalui wave extension. Okay, ataupun kita panggil sebagai let the profit run lah. Right? And then lepas tu adalah untuk sebagai panduan untuk kita entry dan exit the position dalam market. Biarpun dia tak ada satu terms yang orang kata specific entry, tapi dia juga boleh membantu. And then yang last kali adalah dia boleh mengelakkan kita daripada fear of missing out. Ataupun FOMO lah kita panggil ataupun foggy. Foggy ni apa? Foggy ni adalah fear of getting in. Okay, ramai orang yang saya jumpa sebelum ni, dia banyak lukis tapi dia tak berani nak masuk. Okay? Dia takut. Right. Dan yang last kali adalah dia FOLT, fault. Fault tu apa? Fear of letting go. Ada setengah orang pula, dia beli dekat pucuk. Macam ni lah, macam experience ni kan, kita punya rakan yang komen, dia dah beli dekat pucuk. Bila market dah jatuh, dia masih lagi takut nak lepaskan position dia. Sebab apa? Sebab dia takut market akan naik. Tapi kalau dia lihat daripada segi direction market, especially dalam Elliott wave, okay, bagi practitioner dia sedang berada dalam corrective wave ataupun tengah jatuh bawah. So, itu maksud dia. Sekurang-kurangnya dia boleh bantu kita buat decision making. Okay, so sebenarnya ada 6 elemen di dalam Elliott wave. So, yang pertama adalah the motive wave. Okay, saya akan explain kemudian. Yang kedua adalah corrective wave. Yang ketiga adalah rules. Okay, rules di dalam Elliott wave. Yang keempat, FOLT, Tuan Muhammad Aiman. FOLT, fear of letting go. Okay, takut nak lepaskan position. Okay, guidelines. Lepas tu, personality. So, personality ni adalah lebih kepada di setiap wave tu dia ada dia punya personality sendiri. Kenapa dia jadi macam tu? Apa behind reason yang jadi macam tu? Okay. Kalau dulu dia jadi pasal benda ni, pada masa akan datang, tidak mustahil dia akan jadi benda yang sama. Last sekali adalah Fibonacci. Okay. Tapi, fokus kita pada malam ni adalah, saya tak boleh nak bagi semua dalam masa sejam ni sebab benda ni terlalu banyak sebenarnya. Okay. So, kita akan start daripada motif wave pada malam ni. Dan insyaAllah, sekiranya saya dijemput lagi, mungkin saya akan teruskan pada sesi inilah untuk Elliott wave lagi insyaAllah. Okay, alright. Doakanlah mantu saya dapat lagi kan. Alright. Okay, so saya nak explain tentang the motif wave. Okay, Elliott wave Okay, sampai sini okay Sampai sini boleh Saya terlalu laju ke atau okay? Nak saya perlahankan sedikit. Boleh catch up. Thank you so much. Sebab ini general je. Sebab yang masuk lepas ni yang lebih di dalam bahagian lukisan sebenarnya. Okay. Thank you so much yang bagi thumbs up. Alright. So, sebelum kita masuk di dalam bahagian motif wave secara mendalam sedikit, tak dalam sangat saya tak go through dalam sangat. Saya go satu persatu dan insyaAllah korang akan mudah faham. So, saya nak explain tentang the basic pattern di dalam Elliott wave. Okay. So, di dalam Elliott wave ni, dia ada 5 wave structure. Di dalam motif ni lah. Dalam motif ni, dia ada 5 wave structure. Right. Dia bermula daripada 1, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. So, maksud dia, cara kita nak tengok Elliott wave ni, based on counting, 1, 2, 3, 4, 5 je. Senang kan? Senang tak? Senang ke? Siapa pernah cuba-cuba lukis? Yang ni lah yang mungkin yang belum ada experience lah dalam Elliott wave. Siapa yang pernah cuba-cuba lukis? Saya dulu tak ada experience, saya cuba lukis. Memang pening kepala, serius. Sebab dia ada banyak lagi. Okay. Dia ada 3 golden triangle yang kita panggil sebagai rules dia di dalam motif ni. Okay. Yang pertama adalah susah tak pernahnya betul. Dia bukan tak pernah betul. Most of the time sebenarnya saya mohon izin saya pernah juga bercerita dengan seorang sahabat ni lah. Okay.
seorang, saya boleh katakan dia guru saya lah dalam capital market ni. Kalau siapa yang kenal lah, Abang Azizul. So dia merupakan salah seorang sewa juga, CEWA. Okay, so bila saya bercerita dengan dia sebenarnya, dia bagi tahu wave kita memang kita expect dia jadi macam tu, tapi bila dia tak jadi, it's okay sebenarnya. Sebab dia berlandaskan daripada di dalam satu division yang besar yang sama. So kita just keep on adjusting benda tu. Okay, yang penting kita nak cuba tangkap wave 3 tu. Sebab itu yang best sebenarnya, wave 3. Okay. Syarat dia, tadi saya dah expect, ni kan, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. So, ada 3 golden triangle yang korang kena, kalau boleh saya nak korang tulis benda ni, korang lukis ke apa ke, macam mana. Okay. Di dalam pergerakan 1, 2, 3, 4, 5 ni, wave 2, dia tak boleh jatuh melebihi daripada permulaan point wave 1. Ini bahasa mudah dia. Okay. Kalau korang baca dekat buku, dia kata tidak boleh retrace 100% daripada wave 1. So, saya ubah sedikit bahasa dia supaya korang mudah faham. So, rules dia, wave 2 tak boleh jatuh daripada wave 1. And then wave 3 dia tak boleh jadi wave yang terpendek antara wave 1 dan wave 5. Maksud dia wave 3 ni tak boleh jadi pendek lah, senang cerita. Dia tak boleh jadi pendek. Okay. And then yang last kali adalah wave 4. Wave 4 adalah pengakhiran wave 4 dia tidak boleh masuk di dalam kawasan wave 1. Okay. Saya nak tanya soalan kepada yang okay. Saya nak tanya kepada ni lah. Sampai sini dapat tangkap tak? Sebab kalau ini kalau dapat tangkap, InsyaAllah slide saya yang next akan lebih senang untuk orang faham. Dapat Tapi it's okay. Kalau tak dapat, just komen je tak dapat. Saya tak makan orang Okay. Saya tak makan orang. Okay. Dapat Alhamdulillah. Thank you so much. Kalau nanti ada persoalan, saya nak pesan lagi satu benda. Sebarang persoalan sebenarnya kalau boleh, korang boleh ni lah korang boleh komen di ruangan Q&A box. So kita akan jawab soalan di kemudian. Okay, right? Okay. So ini adalah motif. Okay, motif wave. Apa berlaku selepas wave 5? Okay. Ini yang saya nak explain. Di dalam 1, 2, 3, 4, 5 ni, yang kita panggil sebagai motif. So next adalah corrective ataupun 3 wave structure. Okay, saya explain dulu. Di dalam 1, 2, saya explain ni dulu, korang cuba follow je dulu sebab saya tak akan jump terus dekat bahagian tu. Korang cuba follow je dulu sebab saya dah experience untuk ajar orang sebelum ni kan. So saya nampak dah macam cara saya nak fahamkan. Okay. Korang tengok je tadi, yang tadi ni kan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sekarang ni 1, sama juga 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam motif dulu saya explain. Di mana wave 2 dan wave 4 ni sebenarnya adalah korektif. Yang movement dia bergerak dalam keadaan A, B, C. Okay, saya repeat Di dalam wave 2 dan wave 4 ni, kan dia jatuh ke bawah. Ataupun bahasa mudah dia kita panggil retracement, ataupun pullback. Ataupun dia jatuh sekejap sebelum dia naik semula. Okay. Dalam kedua-dua ni, dia ada pergerakan dia adalah A, B, C. 3 pergerakan, ABC. Thank you so much, Mr. Vijian. Mr. Vijian, ABC, thank you so much. Ini dia punya pergerakan. Okay. Sekarang saya nak masuk dekat bahagian cycle pattern pula. Okay, tak apa cuba follow dulu. Okay, saya nak masuk dekat bahagian market cycle pattern. So, untuk market cycle pattern ni pula, okay, macam tadi movement dia 1 di dalam motif, 1, 2, di mana wave 2 tak boleh jatuh daripada starting point wave 1, and then wave yang ketiga, wave keempat, wave kelima. So, ini merupakan motif phase. Okay.
di mana kita plotting dia menggunakan nombor. Okey, abaikan dulu yang ni, yang atas ni, abaikan dulu. Saya explain kemudian. Abaikan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. So ini kita panggil sebagai motif phase. Right. So di dalam market cycle ni sebenarnya, di dalam cycle L2F ni, dia ada dua, motif dan juga korektif. Di mana selepas berlakunya wave 5, kita akan expect dia melakukan pergerakan, 3 pergerakan. Tadi 5 kan, sekarang 3 pergerakan. A, B, C. Di mana ABC ni lah kita panggil sebagai corrective phase. Ataupun secara mudah dia, kita bukan plotting 1, 2, 3. Kita plotting menggunakan huruf A, B, C. Okay. Sampai sini. Okay, masih okay. Kalau masih okay, boleh tekan thumbs up dulu. Okay. Okay, right. Thank you so much. Okay, that's good. That's good. Okay, right. Ini simple, serius. Ini dia punya muka dimah dia. Alright. Okay, ini illustration dia bagaimana sebenarnya movement dia. Okay, kalau korang tengok macam ni, korang pening kan? Kan? Korang pening kan? Tak apa, saya akan cuba lukiskan sedikit. Bagi pointing, direction pointing. Okay. 1, movement dia 1, 2, 3, 4, 5, motif. Lepas dah complete 5, A, B, C sebagai sebagai dia punya korektif. So maksud dia di setiap movement ni dia ada 5 pergerakan dan 3 pergerakan. Okay, right. Next, saya nak tunjukkan tentang complete market cycle. Saya faham mungkin ada yang pening sedikit. Okay, okay. Ada yang tanya, movement dia kan macam ni, kenapa dalam ni ada kecil-kecil lagi? Ada tak yang tahu? Ada tak yang nak tahu? Okay. Ada tak yang tahu? Okay. Okay. Alright. So ini kita panggil sebagai, okay, saya akan explain kemudian. So dia sebenarnya ada ni satu benda yang kita panggil sebagai the complete market cycle. Okay. The complete market cycle, dia lebih kurang macam ni. Okay. Inilah pergerakan dia. Tapi kalau korang tengok terus, kalau korang tengok terus dia punya gambar rajah jadi macam ni, memanglah korang pening. Especially bagi korang yang baru first time, baru nak belajar. Okay. Hello Maulana. Hi, how are you? You're from Indonesia. Okay, alright. So welcome. Okay, thank you so much for attending our program tonight from Bursa Malaysia. Right, thank you so much. Okay. Movement dia macam ni. Ini cycle dia. Tapi saya nak explain sedikit. So, di setiap movement ni ada motif wave dan juga ada corrective wave. Alright, saya akan explain. So, sebenarnya pecahan dia adalah melalui wave terbesar ataupun kita panggil sebagai cycle. Kita boleh panggil benda ni sebagai cycle juga. Wave yang paling besar. Di dalam pergerakan yang korang nampak dalam gambar rajah ni, ini movement dia. Nampak tak? 1, 2. Okay. Di mana motif wave 1, tengok fokus please stay alert yang ini penting. Sebab di sinilah point di mana yang saya belajar, saya cuba tangkap terlalu ambil masa sebenarnya sebelum ni. Okay, sampai saya rasa saya jumpalah cara nak fahamkan orang. Okay. Ini pergerakan yang pertama, wave 1 dalam wave yang besar. Wave 1 dan wave 2. Okay. So ini contoh dia. So ini cycle dia 2 lah. Sebenarnya cycle dia 5 kan. Okay. And then kita ada subdivision. Subdivisi terbesar subdivision. Subdivision dia yang ni. Kali hijau ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Mana motif wave ada 5 pergerakan. 5 movement. Okay. 5 movement. And then corrective wave. A, B, C. So ini dia punya next subdivision. Okay. Alright. So cycle 8. Okay. Next pula adalah the next subdivision. Yang kecil-kecil ni lagi. Saya buang dulu yang color merah tu
Ni yang kecil-kecil ni lagi. Ni nampak tak? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia korektif 1, 2, 3. Lepas tu dia untuk ni lah, untuk mula-mula dia 1, 2, 3, 4, 5 untuk form satu wave pertama yang besar, and then dia form ABC untuk form wave yang kedua. And then continue 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Cuma beza dia dekat bahagian korektif. Okay. Dekat bahagian korektif, kita kira terbalik. Kalau motif kan dia naik 1, 2, 3, 4, 5. Kalau korektif, dia jatuh, kita kira 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5. Okay. Ini sebagai contoh dia. Dan seterusnya. Okay. Subdivision seterusnya. Ini sebagai general knowledge sahaja. General knowledge. Okay. Alright. Sampai sini. Dapat tangkap tak? Boleh tak saya simplify wave 1 uptrend, wave 2 downtrend? Betul, Tuan Aiman. Thank you so much. Betul. Itu salah satu dia punya cara lah kalau nak mudah faham kan. Betul. Wave 1 uptrend, wave 2 downtrend. Boleh lah. Tapi dia punya based on general rules. Okay, general rules adalah kita panggil benda ni sebagai korektif. Okay. Dapat tangkap Ke ada rasa macam boleh sikit-sikit? Okay, tak apa. Nanti kita ada recording juga. Maksud saya daripada pihak Bursa Malaysia. Daripada Bursa Malaysia dia akan berikan nanti. So nanti korang boleh lihat semula. Okay? Alright. So, the motif wave. So fokus saya malam ni tentang motif wave. Okay? Next dia berapa subdivision? Okay. Kalau berdasarkan analyst. Okay? Analyst ada beza analyst dan juga trader. Kalau berdasarkan analis sebenarnya, analis dia kerap kali sebenarnya dia suka melihat market dalam time frame yang intermediate hingga ke primary. Maksud dia time frame yang besar lah. Okay? Maksud dia wave yang besar di dalam time frame yang besar. Okay? Tapi sebagai seorang trader, dia orang cenderung untuk gunakan time frame yang lebih kecil, subdivision yang lebih kecil. Okay, sebab movement dia lebih laju daripada yang besar. Tapi tengok keadaan lah. Macam dalam market Bursa Malaysia kan. Kalau market tu tak bergerak, susah nak baca, kita akan buka lah time frame yang besar. Okay, alright. So the motif wave. So saya nak explain sedikit. So di dalam motif wave ni tadi kita dah belajar 1, 2, 3, 4, 5 kan. So sekarang ni saya nak explain dia punya terms pula. Di dalam wave, dalam motif wave ni, dia ada dua perkara. Yang pertama adalah kita panggil sebagai impulse. Okay, impulse. Okay, di mana impulse ni dia ada dua pecahan di bawah. Okay, dua pecahan di bawah. Dalam impulse ni dia ada extensions dan juga truncation. Okay, so motif wave yang kedua adalah kita panggil sebagai diagonal triangle. Tapi fokus kita pada malam ni adalah kita akan explain tentang extension. Sebab itu adalah main point pada topik kita pada malam ni adalah untuk kita cuba menangkap super bull market. Okay, yang kita panggil sebagai extension. Okay, saya nak explain tentang, saya tak sempat nak ni tadi, saya cuba go through. Okay, so saya nak explain tentang ciri utama dalam motif wave. So dalam motif wave ni sebenarnya, dia merupakan, maafkan saya ciri utama dalam extension, saya ubah dulu. Dalam extension. Dalam extension. Nanti korang pening. Elite wave ni bukannya semudah ABC Takut nanti korang salah ni kat. Ciri utama di dalam extension ni adalah dia merupakan impulse wave yang memanjang. Maksud dia instead of kita kira 1, 2, 3, 4, 5, dia di dalam satu wave tu dia ada satu movement yang panjang lagi. Dia memanjang. Yang kedua adalah dia selalu berlaku dalam wave 3 untuk stock market. Keep in mind sebenarnya ini merupakan analisis daripada R.N. Elliott sendiri dan juga dia punya legacy sehinggalah Robert Proctor. Di dalam stock market dia selalu berlaku extension di dalam wave 3.
Dan dia juga boleh berlaku. Dia bukan di dalam wave 3 saja. Dia juga boleh berlaku di antara wave 1, 3 ataupun 5. Antara salah satu. Okay? Dan dia sebenarnya selalu berlaku di dalam wave 5 untuk komoditi. So siapa trader komoditi boleh check dekat ni lah wave 5. Alright. Okay. Saya nak tunjukkan bagaimana sebenarnya dalam korektif wave 1 akan jadi downtrend. Betul. Betul Tuan Nares, betul. Dalam dalam korektif wave, dalam A tu kan, A tu ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. So wave 1 dia downtrend. Betul. Okay. So kronologi extension dalam impulsive wave. So sebenarnya dia ada 4 jenis sebenarnya. Okay. So yang di dalam wave 1, saya nak tunjukkan kronologi movement dia. Dia ada bull market. So bull market ni, movement dia lebih kurang macam ni. So extension di wave 1, dia jadi macam ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Pam. Lepas tu dia naik ke 3. Okay. Sama juga dalam bear market. Untuk bear market, wave 1 dia extend. Lepas tu dia continue jatuh ke bawah. Okay. Okay. Alright. Jangan lupa kalau bertanya, kalau nak chat sebenarnya boleh type dekat to everyone. Okay. Kan tadi saya kata motif wave ni 1, 2, 3, 4, 5 naik ke atas. Kenapa pula tiba-tiba ada bear market? Kan? Kenapa ada bear market? Ada yang mempunyai persoalan yang sama tak? Kenapa ada bear market? Ada? Nak tahu? Kenapa? Ni ke yang jadi fake breakout ke? Tak, bukan. Bukan. Nah, okay. Dia macam ni. Ingat tak tadi? Okay, saya ni dulu Ingat tak tadi? Movement dia kan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, maksud dia di setiap satu movement ni wave 1, 2, 3, 4, 5. So maksud dia di dalam movement 1 ni ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tak nampak? Nampak tak saya lukis-lukis dekat skrin? Oh, nampak? Okay. Saya dah explain jauh dah. Takut pula kan. Okay. So, dia ada movement 5, 3, 5. Ini dalam, ni kan. Lepas wave 5, apa yang berlaku? Dia jadi korektif. Di mana korektif movement dia adalah A, B, C. Di mana A ni movement dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Movement B pula 1, 2, 3. Dan C 1, 2, 3, 4, 5. So, ini maksud bear market. Okay. Bear market ni dia terletak di dalam korektif. So, ini maksud dia. Okay. Dan dia dikonsider sebagai motif juga. Okay. Alright. Harap dapat menjawab persoalan. Okay. Boleh saya teruskan? Cuk komen, boleh. Nak tengok, korang masih okey tak ni? Saya takut sebenarnya. Lukis ni insyaAllah senang. Tapi nak faham teori dulu. Boleh Thank you so much. Thank you so much. Okay. So ini untuk wave 1. So next adalah di dalam. Ini first wave extension lah kita panggil So next adalah dalam wave 3. Okay. Wave 3. So wave 3 pun sama. Wave 3 dia ada bull market. Di mana tadi wave 1 kan. Yang ni wave 3 pula dia panjang. Ni yang saya bulat ni. Wave 3 pula yang panjang. Okay. Untuk bear market pula. Ni. Wave 3 panjang. So ini wave yang ketiga. Contoh dia. Kronologi dia. Pergerakan dia. So next adalah wave yang kelima. So beza dia ni je. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Wave yang 5 tu dia extended. Okay. Untuk bear market pun sama. Sama macam tadi. Dia extended dekat wave 5. Ada lagi satu. Extension. Siapa tahu? Cuk komen. Saya nak bagi hadiah. Taklah gurau Okay. Mungkin insyaAllah. Kita suka buat kelas ni. Okay. The next adalah
extension yang kita susah untuk identify. Ada satu market ni. Di dalam subdivision yang kecil lah korang boleh cuba tengok nanti. Soybean oil. ZL. Kod dia ZL1. Korang tengok nanti untuk bulan Jun. Okay. Extension, dia panggil sebagai extension not identified. Di mana movement dia macam ni. Dia 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sometimes boleh jadi 12. Sometimes boleh jadi 13. Okay. Pernah berlaku. Right? Okay. Untuk bear market pun sama. Dia unidentified. Okay. Alright. Saya nak tunjukkan di dalam screen. Sekejap. Boleh tak saya share satu contoh sebenarnya? Boleh tak? Saya tak dapat ambil masa lama sebab kita nak habis dah. Okay. Alright. Sekejap kita tengok sekejap. Okay. Nampak tak skrin saya? Kalau nampak boleh tolong komen nampak. Sorry. Belum. Okay. Sekejap saya share screen. Alright. Okay. Nampak Okay, ini salah satu contoh lah Salah satu contoh di mana saya lukis untuk KLCI sebenarnya. So, siapa yang ada ni lah, ada follow up saya punya drawing baru-baru ni, saya ada satu drawing yang fail. Ada satu drawing yang fail. Sebab saya ingatkan dia dah habis sebenarnya dekat sini. So, saya expect dia boleh straightforward naik ke atas. Tengok Okay. Abaikan ni air Roman apa semua ni sebab ini adalah cara untuk kita plotting. Sebab saya gunakan hourly time frame macam ni. So, saya gunakan dia boleh dia punya tagging ni ataupun dia punya counting ni dalam wave besar lain dia punya counting, wave kecil lain dia punya counting. Macam contoh saya tunjukkan dulu Saya tunjukkan. Jap. Okay. Ini untuk intermediate punya tagging ataupun counting. Untuk minor dia jadi macam ni pula. Untuk minute dia jadi macam ni. Dia jadi Roman. Okay? Alright. So macam yang kita expect sebelum ni adalah KLCI. Saya expect dia boleh straightforward naik ke atas. Okay, sekejap Saya expect dia boleh straightforward naik ke atas. Okay, saya expect dia boleh straightforward naik ke atas sebelum ni. Dari sini tak silap saya. Sini saya expect dia boleh straightforward naik ke atas. Pada waktu ni lah. Tapi apa yang berlaku, dia jatuh ke bawah. Terus saya switch semula drawing saya sebab apa yang saya nampak adalah dia ada korektif lah ada korektif. So bahagian korektif ni tadi saya explain tentang basic saja, tapi in the real market sebenarnya ada banyak lagi untuk korektif ni. Korektif ni salah satu bagi saya benda yang agak mencabar sebab dia terlalu banyak sebenarnya kita nak faham. So ini kita panggil sebagai flat ini kita panggil sebagai flat market. Ataupun di dalam korektif lah. Dalam korektif, kita panggil benda ni sebagai flat market. So, dia sekarang berada dalam keadaan irregular flat. So, bila dia irregular flat, dia still wave 2 sebenarnya. So, kita menunggu. Kita masih menunggu. Adakah dia boleh pergi sehingga ke wave 3 lepas ni? Okay, adakah dia boleh pecah the last resistance dekat point B ni? So, itu sebagai contoh dia. Okay, so saya nak tunjukkan satu contoh yang ni. Satu contoh yang backtesting sebenarnya last. Okay. So ini sebagai contoh dia wave 3. Kita tengok langsung lah. Kita expect dia akan pergi ke wave 3 lepas ni. Okay. Saya nak tunjukkan satu contoh extension. Boleh tak korang komen sebenarnya? Sebab dalam stock market ni saya banyak jumpa sebenarnya untuk bahagian extension ni. Boleh tak korang komen? Apa saham yang korang nak saya tengokkan. Okay. Besarkan Okay, saya cuba. Okay. Alright, macam ni okay. Oh, okay, kejap Tak dapat lah. Okay, alright. Okay, okay, saya tengok. Okay, di next. Kenapa di next? Alright, kita cuba lihat lah Saya ada few drawing sebenarnya. Saya nak lukis. Okay, untuk di next sekejap Ada ke saya punya drawing?
Dnex saya dah lama lah tinggal. Oh ada plotting. Adalah. Ada. Ada, saya harap. Oh, okay, alright. Saya jumpa contoh dia. Okay, kejap. Saya cuba ni dulu. Okay. So macam tadi ada persoalan kan? Okay, tak apa, nanti saya akan jawab. Nanti saya akan jawab apa ni dekat sesi Q&A. So jangan lupa tanya soalan di dalam ni Q&A. Okay. Saya tapis counter ni sebenarnya menggunakan intermediate punya ni saya gunakan daily punya time frame masa ni. Okay, masa ni. So, ini contoh dia. Masa wave 1 dia naik macam ni. Extension ni dia macam ni je. Extension dia mudah macam ni. Di dalam market yang tengah ni kan 1 2 3 4 5 dia ada satu movement yang panjang lagi di dalam ni di dalam apa ni di dalam time frame yang sama dia ada satu benda yang memanjang lagi. Okay, di dalam ni kita panggil sebagai wave 3. Extension of wave 3. Okay, maksud dia di dalam wave 3 ni sekejap dibulatkan dulu. Di dalam wave 3 ni dia ada satu wave 3 yang memanjang lagi dalam ni. Okay, saya plot lah macam ni. Maksudnya wave 3 dia ni extended lagi. Right? Okay, so kalau kita lihat dari dalam ni sebenarnya ini yang saya dapat nampak sebenarnya. So masa market dia bergerak dalam keadaan ni. Okay, saya dah plot. Okay, saya dah jumpa saya punya point yang kedua. Lepas tu masa ni saya salah counting saya ingat masa ni saya salah counting. Masa ni saya expect dia sini dah wave berapa? Wave 5 tak silap saya. So, apa yang berlaku? Okay, kita plot daripada ni, daripada starting point lah. Sebab saya dah kira daripada dia punya ni, daripada dia punya before dia lagi, sebelum dia lagi, dia dah habis dah wave C. So, kita expect lepas ni dia jadi macam ni. So, masa kita counting macam ni, dia naik, dia jatuh. Jatuh ke bawah ni wave 2 dia dekat bawah ni. Okay, nanti saya akan explain kenapa. Wave 2 dia dekat bawah ni. So, sorry, saya gunakan daily tadi. So, masa dia naik ke atas ni, nampak? Di dalam wave 3 sekarang ni, okay, kalau korang nampak, di dalam wave 3 sekarang ni, saya buatkan dulu. Di dalam wave 3 sekarang ni, ini wave 3 ini wave 3 yang saya letak dalam ni. Di dalam wave 3 ni, dia ada pergerakan kecil lagi yang kita panggil sebagai extension. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau korang perasan, nampak tak dia punya wave 3 ni memanjang. Wave 3 ni panjang. So ini maksud extension tersebut. Okay, ini maksud extension tersebut. Okay, macam ada orang ditanya, apa kegunaan dia sebenarnya kalau kita nak tahu extension ni, sedangkan wave 3 je pun dah okay, kata dia. Alright, so saya explain dekat dia, saya beritahu dekat dia kan. Okay, saya beritahu dekat dia. Okay, memang wave 3 kita boleh tangkap. Tapi tahu tak, berapa ramai orang yang saya jumpa, bila dah market dia dah bergerak, naik sampai wave 3, sebab ramai orang dia ada satu orang kata wave 3 tu is the longest lah, kata dia kan. So, apa yang dia buat, bila dia masuk, dia cuba untuk ni tau, dia cuba untuk hold lah the position. Tapi, masa berlaku dekat keadaan ni, contoh, saya tunjukkan balik tunjukkan semula. Masa dia jatuh, okay, sekejap. Skrin saya nampak tak? Okay, nampak Okay, alright. Kenapa pentingnya untuk kita faham, untuk kita cuba tangkap super bull ataupun extension ni, saya nak explain kenapa. Okay, katakan, masa market dia bergerak dalam keadaan ni lah, contoh, bergerak dalam keadaan ni. Okay, perasan tak? Masa market, contohlah kita dah buy di level 1. Breakout, extension ni. Extension pula. Wave 1, breakout wave 1 kita buy di sini. Okay, bila kita buy di sini, so market dah naik. Betul? Bila market dah naik, dia naik sampai level ni. Lepas tu dia jatuh sedikit. Saya nak tanya korang, kalau market jadi macam ni, apa yang korang akan buat? Saya bantu jawab. Saya sendiri, before ni. Saya cuak. Saya rasa macam, tak boleh.
dah kena let go dah ni. Dah kena let go. Okey dah, aku dah profit banyak dah ni. Okey, dah banyak dah. Okey, jap. Kita kira lah berapa percentage profit dia. Dah banyak dah ni profit aku. Alhamdulillah, dah berapa ni? 161%. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okey. Yes, that's good. Tapi kalau kita faham the strategi, kalau kita faham dia apa maksud extension tu di dalam Elliott Wave, instead of kita just belajar 1, 2, 3, 4, 5 je, cuba tengok apa yang jadi dekat market. Okey. Tadi saya sampai sini kan. Cuba tengok apa yang jadi dekat market lepas tu. Dia continue naik. Okey, tak apalah, orang kata mungkin sebab wave 5 kan. Okey, wave 5 tak apalah. Okey, wave 5. Tapi sebenarnya ingat tak, kan dia extension. Kan dia extension. Saya firm drawing saya betul. Kenapa? Sebab berpandukan guideline. Saya berpandukan guideline lah sebenarnya sebab ada satu term saya di dalam guideline Elliott Wave ni kita panggil sebagai depth of the market. So depth of the market subdivision 4 dengan wave 4 tu dia di dalam lingkungan yang sama. So okey, mungkin orang kata okey, tengok market kan dah jatuh dah. Pap. Okey, tak apa. Jatuh, biarkan dia dah form triangle pula wave 4. Okey, dia dah form triangle wave 4. Saya cuba replace sedikit Okey. Alright, lepas tu pump. Okey, kejap screen korang tak keluar lah. Oh, keluar. Okey, lepas tu pump, tengok. Macam mana dia pergi dengan lebih jauh sebenarnya. Nampak tak? Ini maksud saya. Kita tak boleh lepaskan peluang dalam market extension tu ataupun super bull tu. Okay? So ini maksud dia. Ada orang kata cukup lah. Okay? Dia kata cukup. Tapi realiti dia ceritalah dengan kawan dia. Aku sayang lah aku let go. Kena pula dengan kawan dia kata kan. Kawan dia kata, kenapa kau let go and so on kan. So dia pun jadi macam emosi dia tak stabil. Lepas tu apa yang berlaku dekat dia, dia tak tahu apa, dia masuk lagi. Dia cuba masuk lagi, awal-awal dah untung. Tiba-tiba dia masuk lagi, dia rugi. Okay, so itu maksud dia. Kenapa pentingnya untuk kita faham benda ni. Okay, izinkan saya habiskan slide. Saya share screen semula. Okay, alright. Okay. So, ini tadilah extension not identified. Okay. Alright, so ini sebenarnya isu yang saya nak sampaikan kepada anda semua. Yang saya nak kalau boleh anda semua cuba elakkan ataupun kurangkan. Ataupun kalau tiba-tiba terasa macam nak terbuat benda tu, ingat semula benda ni. Cuba elakkan. Okay? Yang pertama adalah ikut plan orang lain. Tanpa korang faham keadaan poket sendiri. Yang kedua adalah korang tak faham apa itu trading and investing. Okay? Kena tahu bezakan. Trading adalah berbeza, investing adalah berbeza. Dua perkara yang berbeza. Dan mempunyai risiko yang berbeza juga. Okay? Dan apa yang anda wajib elakkan adalah anda wajib elakkan untuk tidak mempunyai hala tuju dan matlamat ketika trade. Dan next adalah, of course, kena cuba elakkan lah elakkan gunakan duit kecemasan. Okay? Bukan duit lebihan. Okay? Nak trade ni gunakan duit lebihan. Jangan gunakan duit kecemasan. Serious talk. Okay? Bila korang gunakan duit lebihan sebenarnya, emosi korang akan lebih stable sebenarnya. Saya sakit hati, betul. Tapi tak lama, kejap je. Lepas tu kita boleh move on. Instead of kita gunakan duit yang kita nak gunakan untuk benda lain. Okay? Cuba elakkan. Dan dia tak faham cara penggunaan time frame yang bersesuaian. Okay. Siapa nak saya share tentang time frame bersesuaian ni, boleh inilah cuba type dekat Q&A box takut saya terlupa pula. Saya akan explain. Okay. Last sekali adalah dia risau berlebihan dan tak mampu mengawal emosi. Okay. Alright. So, saya nak share kepada anda semua tentang sumber rujukan yang saya dapatkan. Of course daripada buku Elliott Wave sendiri. 12 edition daripada Frost and Proctor. Korang juga boleh cari buku ni, Nature's Law, The Secret of Universe. And then ada salah seorang ni lah tempat saya menuntut ilmu bersama. Dia merupakan salah seorang tim di dalam Nicola Delic ni. Boleh cuba tengok di dalam buku
Elite Wave DNA. Okay. Explanation ni pun bagus. Kalau korang ada rezeki lebih, korang rasa nak jadi analyst, korang boleh pergi ambil kos, sewa kos. Okay. Di eliteWaveInternational.com. Okay. Alright. So last kali saya nak pesan kepada anda semua sebelum kita go through dekat Q&A session. Hidup kita ni umpama Lego. Kita yang bina apa yang kita mahukan pada masa akan datang. Okay. Alright. So terima kasih banyak semua. Kita akan move kepada Q&A session. Okay, terima kasih Encik Zafri Azizan. Jadi sesiapa yang ada sebarang soalan boleh ajukan ataupun type dekat Q&A box. Saya akan bacakan dan Encik Zafri kita akan jawabkan untuk anda semua. Alright, ada satu soalan daripada Ahmad Johari. Masalah saya ia bila terjadi gap up atau down, bagaimana kira wave? Sorry. Okay, sekejap Masalah saya ya bila terjadi gap up atau down, bagaimana kita nak kira wave? Okay, bagaimana kita nak kira wave? So kita just counting macam biasa je sebenarnya. Okay, kita just counting macam biasa je. So that's why sebenarnya kita nak tengok sebenarnya di mana kita punya plotting tu sebenarnya. Apabila terjadinya gap, bermaksud dia ada satu extension lah, senang cerita. Bahasa mudah dia extend lah. Okay, right? So kalau kita nak kira wave, dia sama je sebenarnya basically daripada starting point kita macam mana. Tapi saya ada satu trik sebenarnya yang saya belajar daripada seorang mamat ni lah seorang rakan juga daripada course yang saya ambil juga. Saya taklah berkawan sangat dengan dia, tapi saya pernah bercerita lah dengan dia. So bila saya bercerita dengan dia, dia bagi tahu dengan saya cara sebenarnya untuk kita tentukan, sebenarnya untuk kita tentukan macam mana kita nak lihat sebenarnya sesuatu movement tu, especially bila kita nak start plotting wave 1. Saya percaya ramai orang ada masalah ni. Dia ada problem bila dia nak plotting wave 1 sebenarnya. Dia bagi saya satu trik adalah kita kena determine dulu kita punya korektif yang sebelum tu. Contoh, keadaan market sekarang dia berada dalam keadaan korektif. So bila market dalam keadaan korektif, dia bagi tahu saya satu trik lah, kata dia. Saya pernah cuba juga, okay. Alhamdulillah menjadi juga, okay. Tapi saya tak berapa follow sangat lah sebab saya tak suka kalau saya punya saya punya drawing tu terlalu mess up. Okay, terlalu banyak drawing ini tu. Saya tak berapa suka sebenarnya. Dia akan mengganggu saya punya decision making. So apa yang dia buat adalah dia plot dulu trend line tu. Lepas tu bila once dia dah breakout je daripada ABC tu, dia breakout je, dia dah try untuk starting plotting yang breakout tu merupakan wave 1. Boleh cuba sebenarnya. Okay, right? So saya harap dapat membantu menjawab persoalan tuan. Alright, soalan seterusnya daripada Abdul Rahman. Time frame yang sesuai? Okay, thank you so much. Tadi kan tentang kesesuaian time frame ni Tuan Abdul Rahman tentang time frame yang sesuai ni dia bergantung dengan kita. Macam mana bergantung dengan kita? Okay, dia macam ni. Bila kita nak trade ni, okay, saya nak tanya lah saya nak tanya dekat kita punya audience lah. Saya nak tanya. Siapa dekat dalam ni, dia scalper? Ada tak? Ada yang scalper tak dekat dalam ni? Dia scalping. Ataupun adakah dekat dalam ni, dia lebih cenderung untuk swing sebenarnya? Dia trade tu dalam keadaan swing lah. Maksudnya dia fokus swing lah. Okay, ada. Swing je, Tuan Fazli. Okay, swing. Cik Hayati, Tuan Zulkifli, swing. Muhammad Faizul, swing. Scalper. Okay, right. So, untuk scalping ni sebenarnya, maksud dia scalping ni adalah kita nak beli dan keluar ataupun beli dan jual dalam keadaan yang singkat. Yang sangat singkat. Okay. So, bila kita nak beli dan jual dalam masa yang singkat, maksudnya kita nak, hari ni aku nak trade, lepas tu aku nak profit. Maksudnya dalam hari ni juga aku nak profit. Mungkin dalam 2-3 jam next. Ataupun sejam ataupun 2 jam next. So,
Time frame yang sesuai dia gunakan adalah dia menggunakan below daripada 1 hour. Okay, itu time frame yang sesuai untuk dia. And of course, dia bergantung juga dengan market. Kalau nak gunakan scalping untuk time frame dekat market yang lebih laju, boleh cuba gunakan 15 minit yang ke bawah. Okay, right. Tapi bagi swing trader, okay, swing trader ni dia lebih cenderung untuk gunakan time frame 1 hour ke atas. Okay, dia cenderung untuk menggunakan time frame 1 hour ke atas. Even kalau kita gunakan 1 hour dalam saham sekalipun, Bursa Malaysia maksud saya, saham Bursa Malaysia, 1 hour pun kira okey dah kita nak gunakan untuk untuk swing. Even 30 minit pun. Before ni saya selalu gunakan 30 minit. Okay, sebab senang saya nak cari ni. Saya suka gunakan divergent RSI divergent. Saya suka gunakan divergent, bearish divergence and so on. So that's why saya suka gunakan 30 minit sebab masa tu balik-balik jadi. Okay, saya suka gunakan 30 minit. So saya harap dapat menjawab persoalan tuan. Alright, soalan yang seterusnya daripada Fazli Muhammad. Bagaimana Elliott Wave boleh membantu untuk mengelakkan fake breakout? Sebab saya selalu kena. Terima kasih. Okay. Fake breakout ni dia ada terms dia dalam Elliott Wave sebenarnya. Di mana contoh dia, kan wave 1 dia bergerak dulu. Naik wave 1, jatuh wave 2. Lepas tu kita nak tengok, kita nak tunggu. Kan kita kira counting 1, 2, 3, 4, 5. Kita expect dia naik wave 3. Dia lah ni. Confirm lah. Aku dah yakin. Wave 2 dah jatuh. Aku buy on breakout. Sekali lepas tu, rupanya apa yang berlaku, dia fake breakout. Lepas tu dia jatuh semula. Okay. Kalau kita faham konsep and rules di dalam Elliott Wave ni sebenarnya, okay, di dalam corrective wave tu, dia juga ada, movement dia bukan zigzag saja ABC, tapi dia juga ada satu korektif di dalam dia yang kita panggil sebagai Allahumma shalli ala Muhammad, regular flat. Regular flat. So izinkan saya explain sedikit. Saya share screen sekejap. Okay. So dia macam ni. Saya faham tadi soalan tu tentang ni kan, tentang okay. Masa movement dia naik macam ni, 1, 2, 3 kan. Kita expect 3 kan. Kita expect dia naik sampai level ni. Sebab dia dah mula breakout dekat level ni. Tukar color hitam lah sekejap. Tukar color hitam. Sebab kita nak buy on breakout dekat level ni. Tapi apa yang berlaku? Dia naik, dia jatuh semula. Kenapa ni? Okay. Dia naik, tapi dia jatuh semula. Terms ni kita panggil sebagai, okay, ini di dalam wave 2 dalam wave 2 ni. Dalam wave 2 ni, pergerakan dia macam ni. Yang kita panggil sebagai regular flat ataupun irregular flat. Sorry, yang ini kita panggil sebagai irregular flat. So maksud dia, masa market dia dah naik dekat level ni kan. Wave 2 kita expect dia jatuh. Tapi dia tak jatuh zigzag macam ni. Okay, dia tak jatuh zigzag macam ni. Tapi instead, apa yang berlaku, dia jatuh macam ni. Dia jatuh macam ni. Dia jatuh macam ni. Satu. Dia naik macam ni. Lepas tu dia masuk semula ke bawah. Okay, so terms ni kita panggil sebagai, ini movement dia ni, kita panggil sebagai irregular flat. So dia di dalam korektif, di dalam korektif saya cakap, sebab tu saya beritahu. Kita tak cukup masa untuk saya explain everything. Dalam corrective wave ni, dia ada ABC, zigzag. Lepas tu dia ada ni, irregular flat. Irregular flat ada, flat ni ada 3 jenis. Lepas tu, dalam corrective juga ada triangle. Okay, dalam corrective ada triangle. Okay, alright. Okay, so itu maksud dia. So, pesanan saya kepada soalan Cik Puan tadi, okay, cuba untuk biasakan diri untuk mendalami corrective wave. Apa yang ada dalam corrective wave. Sebab corrective wave ni dia tak banyak dalam dia. Tak banyak sebenarnya. Dia ada dalam few je. Combinations, W, X, Y, Z,
WXY saja, combination, zigzag, dia flat saja, dia triangle je. Okay, dia tak banyak. Okay, tapi yang paling penting sebenarnya adalah kita kena keep on drawing. Okay, kita kena keep on lukis supaya kita senang untuk kita faham. Okay, so harap dapat menjawab persoalan daripada Cik Puan. Baik, soalan seterusnya daripada Muhammad Yazid. Cikgu, komen sikit pasal apps with basis. Okay, komen sikit pasal apps with basis. Okay, bagus. Bagus. With basis. Bagus. Bagus. Gunalah. Tapi saya tak pakai sebab mahal Serius mahal. With basis mahal. Serius mahal. Tapi ada seorang rakan ni dia pakai with basis ni. Boleh cuba cari juga. Dia rajin juga Tapi dia memang ni lah gun. Dia gun practitioner. Siapa yang family dengan gun? Tuan Faiz Sulaiman. Cuba cari nanti. Okay. Alright. Dia ni lah with basis memang powerful tapi mahal. Serius memang mahal. Tapi baloi lah. Okay, kalau willing to pakai boleh. Just go on. Okay. Daripada Fauziah, KLCI sekarang dalam corrective wave apa? Okay, actually ini untuk cycle untuk cycle So untuk cycle sebenarnya untuk KLCI sekarang dia tengah berada di dalam satu cycle saya cerita cycle yang besar. Dia sekarang di dalam wave yang kedua. Wave yang kedua menurunlah, jatuh ke bawah wave yang kedua. Tapi wave kedua dia tu bukan straightforward macam yang saya tunjukkan tadi. Zigzag lah, irregular flat lah, triangle lah, tak. Tapi dia terlalu complicated. Dia punya corrective tu yang kita panggil sebagai combination. Okay, combination. So combination ni plotting dia lain pula. Okay. Dia bukan cara plot dia bukan ABC, tak. Tapi cara plotting dia WXY. Okay, kalau dia combination dia panjang lagi, dia punya counting is WXY XZ. Okay, so sekarang ni expectation. Even apa yang saya lihat pun sebenarnya, saya tak pakar saya bukan pakar. Saya belum ada tauliah lagi dalam melihat wave ni. Tapi insyaAllah soon. Tapi based on apa yang saya nampak, dia sekarang dah complete wave Z. Okay, dah complete. So sekarang ni kita expect dia melakukan cycle wave yang ketiga lah. Dan of course, ambil masa, take time. Dengan keadaan sekarang lagi ringgit Malaysia jatuh kan. Ingat je satu rules ni. Kalau ringgit Malaysia jatuh, it's not a good indication untuk trader saham sebenarnya. Okay, it's not a good indication. Okay, maybe ada satu dua yang bergerak, tapi yang lain kebanyakan dia memang akan jatuh. Okay, it's not a good indicator for you. So, bila ringgit jatuh, tidak bagus. Tapi bila OPR naik, OPR naik, itu memberi kita satu sign sebenarnya. Okay, satu sign yang market saham kita akan bergerak. Ini topik saya nanti kot. Saya akan explain kemudian. Okay, right. So, saya harap dapat menjawab persoalan Cik Puan tadi. Okay. Wave 2 lah sekarang. Senang cerita. Dia panjang. Okay. Soalan daripada Muhammad Nasrul. Bagaimana nak tahu pengiraan wave sama ada naik atau turun tu? Bagaimana nak tahu pengiraan wave sama ada dia naik atau turun tu? Okay. Macam tadi contoh yang saya berikan, saya tunjukkan arrow. Tapi di dalam charting, okay, dalam charting, tak apa saya explain lah. Saya tunjukkan dulu. Okay. Alright. Okay, saya tunjukkanlah dekat dagang exchange ni. Macam mana nak kira sama ada dia naik atau turun. Okay, dia macam ni. Okay, ingat tak tadi rules dia, di dalam motif wave ni, pergerakan dia 1, 2, 3, 4, 5. Maksud dia, wave dia naik ke atas. Okay, tadi motif wave kan. Pergerakan dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sekejap. Saya plotting sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Sekejap. Cycle primary. Okay.
So ini pergerakan dia. So untuk kita pengiraan wave sama ada naik atau turun tu, dia bergantung dengan keadaan market tersebut. Macam ni contoh dia. Macam ni contoh dia. Okay, pada awal-awal dia, yang kita nampak, okay, dekat dalam ni lah apa yang saya nampak, dia dah complete ni, dia dah complete satu cycle ni, satu cycle korektif. Okay, complete satu cycle korektif. Yang saya nampak lah yang saya nampak pada waktu tu. So, expectation kita, ingat je benda ni. Bila wave ni dia bergerak macam ni, bila dia bergerak 1, 2, 3, 4, 5. Bila dia bergerak 1, 2, 3, 4, 5, dia akan jadi ABC. Dia akan jadi ABC ataupun korektif yang lain lah korektif yang lain. Katakanlah korektif dia ni panjang macam mana sekalipun, tapi once dia dah habis, okay, macam yang kawan saya cerita lah dengan saya, cara yang dia buat untuk dia determine, untuk dia cuba-cuba nasib, kata dia. Untuk dia cuba lihat probability market sebab ada reason, sebab dia pecah trend line kan. Bila mana, tak cantik. Macam ni cantik sikit. Okay, bila mana market dia dah mula pecah je naik level atas ni. So expectation kita, dia ada probability melakukan pergerakan wave yang pertama. Okay, probability wave yang pertama. Ingat je, habis je satu cycle ni kan, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, habis satu cycle ni, dia akan repeat benda yang sama. Okay, dia akan repeat jadi benda yang sama. Sama ada dia extend, ataupun dia terlalu jauh, ataupun dia biasa-biasa je. Okay, itu cara kita nak tahu dia naik ataupun turun. So itu maksud dia. Okay, right. So saya harap dapat menjawab persoalan tuan. Baik, jadi soalan seterusnya daripada Tai Leong. Macam mana latih trading sebelum mula trading sebenar? Okay, macam mana kita nak berlatih trading sebelum mula trading sebenar? Okay, kalau Mr. Tai ada subscribe TradingView, saya suggest boleh gunakan TradingView sebagai platform, sebab di dalam TradingView kena subscribe lah subscribe sebulan. Saya lupa sebenarnya sebulan berapa, sebab saya ambil ni setahun terus kan. Tak silap saya dalam RM50 ke RM70 sebulan, tak silap saya boleh cek sebulan nanti. Sebab dia ada satu option untuk kita paper trading. Okay, dia ada option untuk kita paper trading. So kita boleh tengok sana. So kita boleh berlatih. Dan kalau tanya dekat saya, benda yang paling mudah adalah kita kena melukis. Apa pun yang berlaku, kita kena keep on melukis. Okay, itu yang paling penting. Supaya mata kita tajam. Okay, kita lukis dan kita tunggu result dia. Jadi ke tak? Kalau tak jadi, it's okay. Tapi kalau jadi, go on. Betul, thank you so much. Cik Puan Siti, okay, Bursa Marketplace pun ada untuk kita track. Okay, saya terlupa lah. Bursa Marketplace pun ada. Okay, boleh cuba go there. Alright, harap dapat menjawab persoalan Mr. Tai. Okay, dari soalan seterusnya. What indicators are good to use together with Elliott wave? Sorry? What indicators are good to use together with Elliott wave? Okay, kalau tanya dekat saya, okay, saya suka gunakan RSI. Saya tak tahu kenapa. Macam RSI itu dah sebati dengan saya. Okay, dah sebati. Tapi, siapa nak saya share sebenarnya? Daripada Tuan Hazizul kan, mohon izin. Okay, daripada Tuan Hazizul tu, dia menggunakan MACD dan volume. Okay, dia gunakan dua benda tu. Tapi saya tak pakai volume sebenarnya. Saya cenderung untuk gunakan RSI saja. Dan ada few lagi lah indikator yang saya gunakan. Okay, taklah bombastik sangat pun. Saya gunakan Bollinger Band je. Tapi itu pun tengok timing. Okay, tengok timing sebenarnya. Saya tak gunakan setiap masa. Dia ada timing-timing dia. Untuk indikator ni, saya akan gunakan timing ni. Untuk indikator ni, saya akan gunakan timing dia bila market jadi macam ni. Sebab market ni kita tak boleh jangka tau. Market ni korang kena ingat, dia akan sentiasa against kita. So apa yang kita boleh buat adalah backup plan.
di mana kita nak letak kita punya stop loss sebagai contoh. Kalau tak jadi. Kalau jadi, it's good for you. Okay, so saya harap dapat menjawab soalan. Alright, soalan daripada Shiteng. Macam mana cari starting point untuk plot 1 hingga 5, A, B, C? Mesti dari day 1. Oh, tak. Tak sebenarnya. Dulu pun saya macam tu saya starting point tu untuk saya plot web 1 sampai 5 ABC tu dari day 1. Dulu pun saya macam tu. Tapi apa yang saya buat adalah saya ingat ada satu di dalam buku ni lah buku Elite Web tu. Okey, apa saya nak share lah pada korang. So korang boleh dapatkan buku ni. Saya dapat buku ni for free sebenarnya sebab saya ambil course kan. Orang posting and so on, tapi saya ada daripada kita punya sahabat juga dekat dalam kita punya sesi ni. Dia pernah bagi tahu yang buku ni korang boleh cari dekat Kinokuniya. Okay, Kinokuniya, kedai buku lah boleh cari. Harga dia pun boleh tahan. Saya pun terkejut juga dengar. 100 lebih macam tu. Okay, dia tak tebal mana. Okay, dia tak tebal mana. Boleh cari buku ni. Okay, boleh cari. So, apa yang dia bagi tahu adalah untuk kita plotting ni, kita jangan jadi macam orang kata ni tau. Macam kita terlalu macam, tak boleh sebab rules kata macam ni. Okay, rules kata macam ni, kita kena follow macam ni. Tak. So, apa yang kita kena buat adalah kita kena ambil starting point yang ketara. Okay, yang ketara untuk kita plotting. Dan siapa nak saya bagi satu tips sebenarnya, cara kita nak starting plotting. Lah, ya ke? Kino Malaysia dah tutup. Allahu Akbar. Saya dah tak tahu di mana nak cari. Boleh cuba cari dekat ni lah, Amazon. Amazon mungkin ada. Okay, saya tak tahu dekat kedai buku sini mana dia jual. Boleh cuba tengok dekat Amazon. Okay. Ada nak ke? Starting point. Macam mana? Okay. KLCC kan? Tak silap saya. Bulan 2-3 bulan lepas saya dah pergi. Kino dekat KLCC. Okay. Tips dia senang je. Okay. Cuba cari double bottom. Okay. Cuba cari double bottom. Tahu tak apa tu double bottom? Ada yang tak tahu? Ada yang tak tahu? Kalau tak tahu, boleh komen tak tahu. Saya boleh explain. Double bottom. Ada yang cakap cari point 3 dahulu. Sebab tu yang paling panjang. Lepas tu baru plot. Pun salah satu tips juga. Boleh. Pun boleh juga. Tak tahu Okay, alright. Okay, saya beritahu. Double bottom ni adalah chart pattern. Okay, thank you so much. Okay. Disebabkan anda semua, disebabkan anda yang bertanya, so yang lain yang malu bertanya pun dapat manfaat dia. Thank you so much sebab korang bertanya. Okay. So double bottom ni adalah salah satu chart pattern. So chart ini di luar ni, luar daripada konteks Elite Web sebenarnya. Tapi salah satu strategi juga, mohon izin. So double bottom ni movement dia macam W. Nanti boleh cuba cari. Saya type lah double bottom. Nanti cuba carilah. Okay, nanti cuba cari dekat Google and so on. Okay, boleh cari double bottom. Movement dia adalah reversal pattern di dalam chart pattern. Maksudnya masa market jatuh, dia retrace naik ke atas sikit, dia jatuh. Tapi dia tak jatuh melebihi bawah tu, so kita expect dia akan bump naik ke atas. So itu salah satu tips dia untuk kita determine wave 1. Okay. Dalam 10 kali drawing yang saya plot, 3 kali, 4 kali lah tak jadi. Okay, 6 kali, 7 kali jadi. Okay, right. So saya harap dapat membantu menjawab persoalan. Okay, daripada Fazli Muhammad. Di TV ada auto elite wave. Apa pandangan tuan? Bagus sebenarnya, Tuan Fazli. Boleh gunakan auto elite wave tu sebenarnya. Bagus sebenarnya. Cuma drawing dia agak messed up sikit lah. Okay, agak messed up sikit. Kadang-kadang saya pun pening sebenarnya macam mana. Tapi dia salah satu indikator yang bagus untuk pemula, untuk study juga at the same time. Tapi saya nak pesan satu benda, jangan terlalu bergantung. Jangan terlalu bergantung. Okay, jangan terlalu bergantung. Kena faham juga rules. Okay, cubalah cari buku ni. Serius, saya beritahu. Saya tak jual pun buku ni. Bukan buku saya pun Tapi serius, buku ni memang saya belajar daripada sini. Saya belajar inilah, ambil course kan. Dan saya keep on baca sampai saya faham. Okay, cuba dapatkan buku ni. Okay, saya harap dapat menjawab soalan. Alright.
Wave ni dia boleh guna untuk harga berapa biasanya yang saham murah jadi juga ke? Tuan Effendi boleh sebenarnya. Tapi bila kita gunakan saham yang, saya tak kata saham murah lah saya katakan saham yang pergerakan dia. Ada kawan saya kata sikat kutu. Pergerakan dia macam sikat kutu. Okay, sikat kutu. Dia macam tu je kan. Macam tu macam mana kita nak plot kan? Memang tak boleh lah. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh besarkan time frame kita. Kita boleh gunakan weekly ataupun monthly. Okay, kita boleh gunakan. Tapi of course lah, dengan market yang macam tu, lama lah kita nak tunggu kan. So, dia tak jadi trade dah. Dia jadi invest lah. Ada kawan saya, dia nak trade dekat satu counter sebelum ni. Dari 2020 sampai sekarang dia masih pegang lagi Dia masih pegang sampai sekarang. Okay. Itulah. Okay, ada berapa jawab soalan? Okay, soalan daripada Tai Leong. Dan saya ambil ni sebagai soalan terakhir lah sebab sekarang pun dah pukul 10. Okay, jadi lukis ramalan sendiri dan bandingkan ramalan tu dengan trend sebenar. Macam tu ke? Lepas. Lukis ramalan sendiri dan bandingkan ramalan tu dengan trend sebenar. Tak. Maksud dia, wave ni adalah sesuatu checkpoint. Okay, sebagai contoh. Saya bagi satu analogi. Masa kita nak memandu contoh daripada Perlis hingga ke Sabah. Boleh ke memandu hingga Sabah? Tak gurau Perlis hingga ke JB, Johor Bahru. Bila kita nak drive sebenarnya, adakah kita akan drive terus? Perjalanan yang mungkin memakan masa dalam 8 jam, 9 jam. Adakah kita akan drive terus? Tak, kita tak akan drive terus. Okay, melainkan kita robot. Okay, of course kita akan berhenti kan, berhenti dekat R&R, rehat dan rawat dulu, rest, berhenti. Dah berhenti sini, kita akan berhenti juga ke next. Kita drive lagi, kita akan berhenti lagi sekejap. So itu maksud dia. So itu sebagai satu contoh dia lah satu contoh macam tak kena pula contoh. Maksud dia di sini adalah wave ni adalah satu checkpoint di mana kita nak tengok turning point harga tu, dia naik ataupun turun. So trendline dia berbeza sebenarnya. Okay, dia berbeza. Right? Harap dapat menjawab persoalan tuan. Okay, maaf tak cukup masa nak jawab semua. Maafkan saya juga ya. Jadi saya harap semua soalan yang dijawab tadi semua fahamlah dan jelas. Dan terima kasih juga kepada Encik Zafri Azizan kita atas satu perkongsian yang sangat banyak dan padat. Okay, jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada semua yang stay sampai sekarang pukul 10 untuk dengar perkongsian daripada Encik Zafri Azizan kita. Terima kasih sekali lagi. Thank you so much. So saya harap apa yang saya sampaikan ni bermanfaat untuk anda semua dan segala keburukan ataupun kekurangan sebenarnya adalah daripada diri saya dan kelebihan semua tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk anda semua juga. Okay, so jangan lupa follow saya di Telegram. Okay, jadi itu saja. Thank you so much. Akilah, Atika, sorry. Atika. Saya ternampak ni komen Akilah.